Apa khabar? Alia Kristina. Baik you. Apa khabar? Rasya Alia, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Lama saya tak nampak Rasya Alia dalam kelas. Ada masalah ke? Hari tu baru masuk. Oh, ada ke? Ada, sorry. Comelnya suara kan? Memang Rasya suara dia memang comel. Itu lagi. Wawa, apa khabar, Wawa? Khabar baik, cikgu. Wawa pakai handphone ni? Sebab nak tunggu komputer buka Zoom. Komputer buka Zoom. Nak tunggu dia log in. Google Meet. Google Meet. Saya dah lama tak pakai Zoom lah. Last year pakai Zoom. Saya suka pakai Zoom tapi dah betul lah senang Google Meet kan. Tak apalah. Sabur Hamidah, apa khabar Sabur? Salam. Sihat. Kan ah? Kalisha Sofia, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Okey, terima kasih yang ada ni. Jadi kita akan teruskan kelas kita hari ini. Um, Tajuk hari ini adalah persamaan locus. Sekejap, saya pergi ke skrin saya sekejap. Okey, tu. Harap awak boleh nampak lah tu. Kita akan belajar hari ini persamaan locus. Sambungan ataupun kita kata tajuk kecil ataupun subtopik terakhir dalam geometri koordinat. Okay, saya harap awak nampak dengan jelas skrin tu. Nampak ah? Tolong raise your hand macam ni. Macam ni. Clear Sebab saya kecilkan skrin tu saya harap awak tak ada masalah. Selalu saya full kalau awak tengok dekat skrin ni, selalunya saya full saya punya whiteboard tu full. Tapi hari ni saya kecilkan, lepas tu saya bubuh tajuk kat bawah tu, geometri koordinat. Tak apa kot noh. Boleh Boleh, cikgu. Boleh lah sebab Boleh, saya boleh. boleh tak apa. Sebab saya setengah tu saya risau juga kan. Saya apa tu whiteboard kita tu jadi kecil pula. Kalau awak boleh nampak dengan jelas tak masalah lah. Saya bubuh tajuk je kat bawah tu. Satu lagi saya nak bagi salah satu sebab saya buat ni sebab saya nak bagi bulatan ni jadi elok. Kalau saya tarik ke bawah, sampai ke bawah, maksudnya kita punya whiteboard tu sampai ke bawah, dia akan jadi bujur macam sebelum ni kan. Perasan tak? Kan? Jadi saya naik ke atas ni, dia jadi bulat elok lah. Saya harap skrin awak nampak bulat elok lah ni. Elok lah bulat dia. Tak adalah bujur macam telur dah. Elok, elok. Elok Kan? je. Sebab saya dah tarik dia ke atas sikit, lepas tu bila ada kosong lompong kat bawah tu, saya boleh tajuk. Tu punca dia. Kalau tidak, tujuan saya kecilkan ni bukan saya kecil tu kerana apa, saya nak bagi bulat tu jadi lebih betul bulat dia. Dan kalau saya tarik ke bawah, dia akan jadi bujur sebab saya tarik dia ke bawah kan. Okey, itu je saja nak explain kat awak. So hari ni kita akan belajar persamaan locus. Baik, saya akan mulakan sekarang. Persamaan locus ni maknanya awak kena buat satu persamaan. Saya rasa awak dah belajar locus. Ini awak tak boleh nafikan. Memang ada dalam silibus tingkatan 2 dululah. Sekarang saya tak tahu lah tingkatan 1. Boleh bagi tahu saya awak belajar locus tingkatan berapa? Tingkatan 3. Oh, tingkatan 3 dia bawa ya. Zaman saya mengajar menengah rendah dulu, persamaan locus ataupun locus ini diajar pada tingkatan 2. Okey. Tajuk dia tajuk locus. Jadi sekarang ni awak kata tingkatan 3, so tak ada masalah. Sama je lah locus tu. Okey. Apa maksud locus? Locus adalah satu titik yang bergerak. Okey, yang simple je. Kat sini ada. Okey. Locus bagi satu titik bergerak ni. Titik bergerak. Maknanya locus ni titik yang bergerak. Dia berpusing. Awak tak nampak dia berpusing lah. Sebab kita kat atas kertas mana awak nampak dia berpusing, betul tak? Kecuali lah Harry Potter gambar boleh bergerak. Sekarang ni awak lihat di atas kertas soalan contohnya. Kan? Dia boleh cakap lah benda tu locus. Dia akan cerita lah benda ni locus. Tapi awak kena bayangkan locus tu sebenarnya titik yang bergerak. Dia titik yang bergerak. Boleh faham cakap ni?
Titik yang bergerak tu lokus lah. Boleh. Okey, jadi kita kena buat persamaan. Kalau kita buat persamaan biasa, persamaan kita akan buat persamaan lokal. Mana persamaan tu adalah persamaan lokal, persamaan dia bergerak. Lokus bagi satu titik bergerak ialah lintasan yang dilalui oleh titik itu mengikut syarat yang ditetapkan. Misalnya, lintasan yang disoreh oleh titik A yang bergerak sebanyak R unit dari titik tetap O dalam radar pesawat di sebuah pusat kawalan lalu lintas udara di sebelah merupakan satu lokus yang berbentuk bulatan dan boleh diwakili oleh persamaan lokus lah, persamaan lokus. Okay, jadi macam ni nak cerita dia. Sebenarnya dia nak cerita kat kita, kalau awak tak faham dia cakap apa lah kan, bla 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 kan. Cerita dia macam ni. Ada titik kat sini, okay, titik kat sini. Titik ni sentiasa berpusing. Pusing. Dan R itu adalah titik tetap. Maksudnya jarak dia. Kenapa dia titik tetap? Barulah boleh jadi bulatan. Kalau dia tak tetap, kan, dia boleh jadi bulatan kalau R tak tetap. Awak buka je jari awak pakai jangka lukis. Awak buka satu awak buka jangka lukis awak satu jarak ataupun satu bukaan, awak ketatkan, awak pusing dia. Masa awak pusing tu, awak gerakkan tak jangka lukis awak tu? Awak faham saya cakap apa? Awak gerakkan tak jangka lukis awak? Ha, ni jangka lukis. Mana jangka lukis saya nak tunjuk jangka lukis. Ni jangka lukis awak lebih kurang macam ni kan? Kan? Awak cucuk, awak pusing. Kan awak pusing. Masa awak pusing tu, awak bagi tak jangka lukis awak ni bergerak? Tak bagi. Kenapa kita tak bagi dia bergerak? Sebab nanti tak jadilah bulat tu. Ya. Maknanya apa? Awak punya jangka lukis ni kena tetap kan? Ha. Baru dia boleh jadi satu bulatan. Tetap itu yang kita panggil mala. Okey, dia mala. Dia adalah mala. Dia mesti tetap. Baru dia boleh jadi satu bulatan. Maksudnya R tu kena tetap. Okey. R dari titik unit tetap. Maksudnya dia tetap kat situ. Jarak ni kena tetap. Barulah dia pusing, dia akan jadi satu bulatan. Kalau dia tak, dia akan tak jadi bulatan. Dia akan sengit-bengek. Dia tak akan jadi, dia akan jadi cok kodok. Kan? Dia tak jadi bulat betul. Okey, okey. Ramai masuk ni. Okay, Alhamdulillah ramai saya nampak tadi tiba-tiba Umairah ada dah. Apa khabar Umairah? Baik. Lama Umairah saya tak dengar suara Umairah. Siapa Umairah? Mic tak elok ke apa? Tak dengar. Umairah cakap apa tu? Wan Nur Rashikin, apa khabar? Atirah, apa khabar? Baik tu. Alright. Okay, kita teruskan. Jadi sekarang ni, bila kita dah kata saya cerita tentang pusingan tadi, maka dekat A ni ada XY ni. Dekat P pun ada XY kat sini. Kan? Yang penting kat sini R. R adalah tetap. Maksudnya R tu ada satu nilai lah. Okay, jadi PA. Jadi rumus dia kita pakai yang ni. Rumus ni rumus jarak. Okay, rumus jarak ni. Rumus jarak. Jangan dia buat terkejut pula. Ni rumus jarak. Rumus jarak. Okay, jarak kita dah belajar dah. Rumus jarak ni. So, guna rumus jarak. R tu apa? R tu titik tetap 5 ke 10 ke tak tahu lah berapa kan. Okay, dan jadi R square tu sebab kita bawa punca kuasa ni. Kita bawa punca kuasa ni. Pindah pergi belah sana. So, jadilah R square ni. Ni sini tak ada. Okay. Jadi, lokus satu titik bergerak dari satu titik tetap adalah mala. Ni saya cakap tadi, mala. Okay, dia titik tetap baru boleh jadi bulatan. Alright. So, yang ni dia punya satu soalan contoh. Okay, cari persamaan lokus bagi titik P supaya jaraknya dari titik A 4. Ni dia bagi jarak 4 dengan titik 3 ialah 6 unit. Dia bagi kat dia jarak dia 6 unit. So, yang ni lah. Kita besarkan yang ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ataupun ini ada 6 unit. Okey, 6 unit dari jarak dia. So, sebab dia kata dari cari persamaan lokus bagi titik P, titik bergerak P supaya jaraknya dari titik A ialah 4. Maksudnya P tu bergerak. Ni P. P ni boleh, P ni sebenarnya bila dia kata dia bergerak, dia boleh duduk kat mana-mana. Sini dia boleh duduk,
Sini dia boleh duduk, sini dia boleh duduk, sini. Sebab dia titik yang bergerak. Dia duduk pusing kan, dia duduk pusing kan. Yang tetap apa dia? Ni A. Lepas tu lepas tu dia ada koordinat 4 negatif 3. Paku kat situ. Tak. 4 negatif 3 tu dia paku kat situ. Tetap. 4 negatif 3. Okey. P ni dia bergerak. XY ni boleh bergerak. Pusing. Jadi apa yang awak persamaan awak kena XY tu kena ada lah. Sebab kita tak tahu dia berhenti kat mana. Dia akan pusing je. Jadi dia buat macam ni. First kali. Jarak P dari A. Guna rumus jarak ni. Saya abang dah tadi. Dia kena pakai rumus jarak. Rumus jarak. Okey. Lepas tu dia bagi jarak dia 6. Dia bagi kat sini 6. Lepas tu dia jadi 36 sebab punca kuasa 2 di sini. Okey, punca kuasa 2 di sini. Pergi belah sana. Tu jadi kuasa 2. 6 kuasa 2, 36. Tu jadi 36 tu. Yang ni jadi macam biasa, tak ada apalah. Okey, yang XY ni saya kata tadi, titik yang bergerak. Biar je XY, kita tak tahu kat mana. Okey, biar je. Negatif 4 dengan 4 dengan negatif 3 tu kekal kat sini. Sebab titik yang dia bagi kan. Kekal je. 4 dengan negatif 3. Negatif dia positif kat sini. 3. Yang XY tu titik yang dia bergerak tu. Kita tak tahu dia berhenti kat mana. Tapi dia mesti berhenti dalam bulatan tu lah. Dia tak boleh lah berhenti mana-mana pula. Saya kata kan. Memanglah dia boleh berhenti mana-mana. Tapi sebenarnya dia dalam bulatan tu. Dia berhenti dalam bulatan tu. Kita tak tahu dia berhenti tang mana titik dia berhenti tu. Okey, jadi kita kembangkan yang ni. Yang ni awak kena mahir algebra dengan ni lah. Mantap lah. Orang muda kata mantul. Awak kena mantul yang ini. Awak kena kembangkan sini. Dapatkan sini. Awak kena kembangkan sini. Okey. Dapatkan belah sini Y pula. Lepas tu awak selesaikan sampai persamaan tu jadi kosong. Okey. Maksudnya 36 tu kena masuk dalam. Tolak tambah bla 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 semua. Pastikan dia sama dengan kosong jawapan akhir. Maka persamaan locus P ialah yang ini. Yang jawapan kita dapat tu. Okey. Soalan locus ni. Dia soalan ni. Geometri koordinat ni. Dia akan keluar satu soalan kertas 2. Kertas 1 ada juga. Kertas 2. Saya cerita ni kertas 2. Dia akan keluar kertas 2. Lepas tu dia bagi satu soalan. Soalan A dia akan tanya nisbah yang kita belajar mula-mula dulu. Soalan B, maksudnya saya nak cerita kat awak adalah kita sedang belajar satu tajuk geometri ni untuk satu soalan di SPM. Awak faham maksud saya? Maksudnya A dia akan tanya nisbah, B dia akan tanya luas poligon, C dia akan tanya locus. So ada 3 bahagian kan? Tiga-tiga bahagian ni akan dalam satu soalan je. Tapi dia pecah A, B, C. Awak faham tak? Tolong raise hand. Faham. Tolong raise hand. Jadi maknanya kalau awak dah mahir nisbah, awak mahirkan pula luas poligon. Sebab luas poligon tu satu soalan pula. Okey? Dia bukan keluar soalan lain lah, dia akan bagi rajah yang sama je. Rajah tu je, satu rajah. Soalan A tanya nisbah, soalan B dia akan tanya pasal luas poligon, soalan C lah selalu locus ni duduk terakhir. Jadi siapa yang study lebih, boleh jawab lah. Sebab tu memang locus ni dia macam panjang cerita sikit dan untuk orang yang study lebih dia boleh dapat. Okey, sebab dia memang kena study lebih untuk dapatkan semua markah. Alright. Untuk kedua, yang ini dia bagi dalam keadaan nisbah, maksudnya tadi dia bagi yang ini. Dia bagi satu yang ni je. Jarak sini je. Dia jarak situ je. Okey. Awak nampak tak? Nampak yang saya tanda dengan merah tu. Yang tadi kita buat, ni kan pusingan, dia duduk pusing, 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 pusing kan. Tadi, masa kita buat yang soalan atas tadi, awak hanya ada satu jarak saja yang ini. Yang ini saja. PB saja. Sekarang ni dia bagi dua. Sini pun dia bagi, sini pun dia bagi. Tapi dia bagi dalam bentuk nisbah pula. M tu jarak dia berapa, N pula dia bagi jarak berapa. So, cara buat dia macam ni. Okay, kita akan buat lagi latihan yang latihan lagi. Semua saya nak tunjuk ini second case lah. First case tadi yang ini. First case lah. Paling simple sekali dia bagi satu jarak je. Satu je sini. Satu jarak, lepas tu pusing. Okay. Second case, case kedua.
Dia bagi uh, dia bagi dua jarak. Sini pun ada, sini pun ada. Lepas tu dia bagi nisbah MN. Dia bagi sini dua contoh, sini satu contohlah. Dua kali lebih panjang ataupun tiga, dua, tiga, satu macam itulah. So dia bagi dalam bentuk nisbah jarak belah sana dengan jarak sini. So pusing. Tetap juga lokal tetap sama pusing. Okey, kes yang kedua. Yang kes ketiga lagi mudah lah. Ada tak? Kes yang ketiga jarak sama macam ni. Dia bagi yang tadi ni jarak tak sama. Ni kes ni jarak tak sama. Satu dia bagi PS yang ini. Mana pen dia? Yang ni PS. Lepas tu dia bagi lagi satu PT. Yang ni nampak ada dua. So dia pusing kat sini. Okey. Dia ada dua jarak. Okey. PS, PT. Okey. Tapi dua jarak yang berlainan lah PS, PT ni. Okey. Tapi yang ini pula dia bagi QA, QB ni jaraknya sama. Jarak sama ni senang. QA, QB yang ni. Jarak sini. Jarak sini. Okey. Jarak dia sama. Kalau awak belajar lokal tu dulu, saya rasa awak boleh faham lah. Saya uh, uh, ingat balik lah, cuba ingat balik lah. Selalunya untuk kes ini, first case ni untuk jadi bulatan. Kes yang kedua ni, dia jadi bulatan juga. Yang kes ketiga ni dia tak jadi bulatan ni. Sebab dia bagi jarak sama macam ni. Jadi dia nak, macam mana awak nak bagi lokal tu dia sentiasa berjarak sama, so dia lalu tengah lah. Okay, dia lalu tengah. Tak apa, tak apa. Yang mana blur-blur relax, relax. Kita akan tengok soalan lepas ni. Di mana ni? Latih diri 7.1. Kita akan cuba buat. Dan pelan-pelan awak cuba serap. Pelan-pelan lah, serap. Okay? Boleh angkat tangan? Boleh raise my hand sekarang? Okay? Good. Dalam tajuk geometri koordinat ni, tajuk ni yang paling leceh sikit. Tajuk lain tu, kita belajar nisbah. Kan? Kita belajar nisbah tu. Contoh yang nisbah tu, kita belajar yang titik sini yang darab sini, darab silang ni kalau awak ingat balik. Tu nisbah. Tu yang kedua kita belajar luas poligon. Luas poligon tu yang kita darab macam ni. Darab macam ni, darab macam ni, darab macam ni. Betul lagi darab macam ni, darab macam ni. Yang saya ajar itu kan. Boleh tengok video-video balik yang ada tu. Lepas tu, uh, yang ini locus. Yang ni leceh sikit lah. Leceh sebab dia algebra dia. Okey. Saya kata tadi dah. Siapa yang belajar lebih boleh jawab soalan ni. Soalan ni dalam 2-3 markah lagi. Okey, baik. Saya pergi soalan yang pertama. Soalan yang pertama, latih 7.1 kot tak silap saya. Ni. Okey, baik. Jadi kita tengok soalan yang pertama. Cari persamaan lokal bagi titik P supaya jaraknya dari setiap titik berikut ialah 3 unit. Okey, dia bagi jarak. Lepas tu dia bagi satu titik kosong-kosong tu titik yang tetap. Okey, macam ni. Kosong-kosong ni titik yang tetap. 2, 3 pun sama titik tetap. Ni semua titik yang tetap kan ni. Okey. Jadi dia bagi tahu jarak dia 3 unit, yang P tu bergerak. P tu bergerak. Jadi XY dia. Okey, jadi yang pertama saya tulis 1A. Jadi saya dah kata dah, P ni kita kena jadikan dia titik XY. P XY. Berkena ada koordinat lah XY. Walaupun kita tak tahu kat mana dia berhenti, koordinat XY. Maksudnya dia pergi mana pun, dia pusing tu, dia tetap ada titik XY. Cuma kita tak tahu kat mana. XY. Yang titik tetap tu kosong kosong. Jadi kita guna kaedah ataupun jarak tadi. Saya tulis balik kat atas ni, kat tu ujung ni. X tolak X1 square tambah Y tolak Y1 square sama dengan apa? Jarak. Betul ke ni? Betul lah, sama dengan jarak ataupun dia tulis apa kalau sekejap saya tengok nota balik. Jarak lah kan. Dia tulis macam PA macam tu kan. PA. Dia macam tu je. PA R. Jadi R tu radius lah. Jarak lah R tu. Okay, jadi saya nak tulis R pun macam takkan nak tulis R kan. Sekejap saya nak tulis apa. Mana dia? Si hilang je.
R dia ataupun saya tulislah 3 terus kan. 3 ataupun R kan. Sebab ini rumus tak lihat tulis 3, tulis R. Okey, radius ataupun jarak. Okey, saya tulis sini jarak. Okey, jadi kita guna yang itu. Okey, kita guna. Jadi, first kali saya tulis balik. So, saya oh, ni tak ada ni pula dah. Ya. Tu tu jarak. Alright, jadi rumus yang dia ada kena ada punca kuasa 2. Okey, jadi saya tulis balik sebab kita sekarang ni nak jawab 1A. Soalan dia yang ini, kosong kosong. Okey, jadi kosong kosong maknanya kosong ni saya akan masuk di sini. Saya akan masuk di sini. Ni kosong, yang ni pun kosong. X kata Y yang saya highlight tu. Dia akan jadi kosong kat situ. Okey, jadi saya tulis balik. Okay, X tolak kosong square tambah Y tolak kosong square. Okay, sambung panjang sikit. Sama dengan 3. Okay, boleh? Tolong raise your hand. Hai, saya harap awak okey ni. Risau saya soalan ni. Okey nah. Okey, jadi ni rumus dia masukkan kosong kosong. Kenapa kosong kosong? Sebab dia bagi tahu tu titik dia kosong kosong, kita masuk kosong kosong. Yang saya highlight tu masuk. Okey, baik. Lepas tu saya hantar yang ini, saya pakai pen merah ini ni. Yang ni, punca kuasa 2, pergi belah sana. Okey, apa jadi kalau dia jadi... Sekejap anak saya. Kenapa? Okey, jap anak saya buat kerja. Alright. Sekarang ni, punca kuasa pergi ke sana akan jadi apa tadi? Seorang bagi tahu saya jadi apa? Saya nak tulis ni. Tulis balik. Kuasa 2. Kuasa. Kuasa 2. Jadi sebab X tolak kosong ni jadi apa sebenarnya? X tolak kosong jadi apa? X. X je lah kan? X tolak kosong, X je lah. Jadi X square tambah Y square sama dengan 3 kuasa 2. Boleh faham tu? Boleh. Okey. 3 kuasa 2 ni sebenarnya berapa? 9. Ya, jadi awak boleh tulis 9. Awak boleh tulis 9. 3 kuasa 2 tu 9. Dan saya kata tadi, jawapan awak mesti apa? Dia punya Kosong. persamaan. Dia mesti sama dengan kosong. Maknanya, jawapan akhir awak X square tambah Y square tolak 9. Masuk dalam balik kan? Tolak 9 sama dengan kosong. Ini. Ini baru kita panggil persamaan lokus. Tapi soalan yang paling senang sebab dia bagi kosong. Okey, boleh? Boleh? Boleh. Alright. Awak salin ke? Dah salin dah. Ah, Dah. alright, salin ataupun buat screenshot, no problem. Saya padam ni sekarang, saya nak buat soalan B. Okay, soalan B. 1, B. Okay, titik sekarang ni 2, 3. Okay, 2, 3. Maknanya, titik 2 dengan 3 ni saya akan ganti di yang saya highlight kat sini. Sini dengan sini. Okay, first kali saya akan buat tanda kuasa. Saya akan buat X tolak 2 kuasa 2 tambah Y tolak sini Y dia 3. Y tolak 3 square sama dengan sebab dia kata 3 unit ni semua soalan ni 3 unit. Okey, boleh je lah 3 dengan susah hati. Okey, soalan akan bagi jarak 3, kita pakai 3 lah. Tapi soalan lain mungkin dia bagi jarak lain lah, no problem lah. Mungkin ni macam kita punya warm up. Okey, dia sampai di sini. Okey, sampai di sini. Kita buat macam tadi, iaitu kita hantar punca kuasa ni pergi ke sana. So, awak boleh terbukakan dia akan jadi X tolak 2 square tambah Y tolak 3 square sama dengan 3 kuasa 2, 9. Saya tulis terus. Boleh Boleh Tolong raise your hand.
Okey, baik. Okey, good, good, good. Alright. Jadi, yang ini part yang awak kena mahir saya kata tadi. Awak kena mahir dari segi apa tu algebra. So awak kembangkan part ini dulu sebelah. Lepas tu awak kembangkan sebelah ni pula. Okey. Buat kembangkan macam biasa. Saya besarkan sikit. So, kembangkan macam mana? Yang ini awak buat macam ni. X square. Buat X square. Jadi, X square. 2 kali 2, 2 kali negatif 2 kali X dapat negatif 4X. Negatif 2 kuasa 2, jawapan dia positif 4. Okey, so awak berjaya kembangkan yang kuning. Okey, sekarang saya nak kembangkan yang biru pula. Sama juga, Y square. Lepas tu negatif 2 kali negatif 3 negatif Y, negatif 6Y tambah 9. Okey, boleh? Boleh ikut tak? Boleh. Boleh ikut Saya kembangkan ni secara cepat. Alright, lepas tu saya tulis je lah sama dengan 9. Okey, jadi macam saya kata tadi, kita nak biar kosong duduk ujung. So dalam yang mana ada kena-mengena, contoh sekarang ni awak kena perhatikan. X square ada kawan tak? Tak ada. Tak ada, so biar je lah. Tolak 4X ada kawan tak? Tak ada. Tak ada. Sama juga, Y square tak ada kawan, tolak 6Y pun tak ada kawan. Yang ada kawan apa sebenarnya? Mana yang ada kawan-kawan? Nombor 4, 9, 9, betul? Okay, nombor ni awak kena settle lah. Okey, sebab awak 9 ni, awak kena masuk dia ke dalam. Okey, jadi dia akan jadi X square tolak 4X. Okey, lepas tu 4 tambah 9 tolak 9 jadi 4 je lah kan. Saya tulis dulu. Sama juga Y square. Tak ada kawan. Tolak 6Y pun tak ada kawan. Okey, sama dengan kosong. Okey, ini dah boleh jadi jawapan sebenarnya. Ini dah boleh jadi jawapan. Tetapi, dari segi tertibnya, cara kita tulis persamaan yang ada X square, Y square, kita kena tulis square yang ada kuasa 2 ni duduk depan. Lepas tu kita tulis yang, macam mana saya nak cakap, jawab tengok saya buat Ambil X square dulu. Ni jawapan ni dah betul, tapi saya nak bagi tahu awak tertib. Okey, tertib ni penting. X square, lepas tu kita ambil yang Y square pula. Tambah Y square. Kita ambil tolak 4X, tolak 4X, ambil tolak 6Y. Habis dah semua, tambah 4. Okey, sama dengan kosong. Ni tertib persamaan. Maknanya, yang ada, kalau ada kuasa 3 dulu. Ada kuasa 4 dulu. Faham saya cakap apa? Faham. Dia tertib. Jawapan kat saya right ni dah betul. Tapi saya cakap dari segi tertib. X square, lepas tu Y square, lepas tu dah habis square-square, dia letak X dengan Y pula. Yang mana satu je. X, lepas tu Y. Lepas tu last kali nombor. Sama dengan kosong. So, dia segi tertib. Okey, ini tertib. So, yang ni jawapan yang cantik kat bawah ni. Yang paling bawah tu jawapan yang paling cantik. Alright, so ada soalan setakat ni? Tak ada. Okey, saya teruskan soalan C. Awak buat dulu boleh? Saya bagi 2 minit. Boleh? Boleh. Soalan C nah. Saya bagi awak 2 minit. Buat je, tak apa. Salah ke betul belakang cerita. Okey, mula pada sekarang. 2 minit je. Padam jap. C.
Cikgu dah siap dah. Okey, good. Belum habis saat lagi awak dah siap. Maknanya okey lah, good lah. Okey, yang lain dah siap? Siapa dah siap tu, Ain ke? Ha. Yang lain dah siap? On the way, cikgu. On the way Kita tunggu yang lain pula lah. Okey, masa pun dah habis. Yang mana tak siap boleh teruskan. Saya bagi 2 minit tu berapa? Saya tak nak masa terbuang terlalu banyak. Okey, jadi awak tengok C saya buat sekejap. Lepas tu kita terus ke nombor 2 pula. D tu tak apa, tinggal lah. Baik, nombor C. Sebab sama je semua, cara buat masih sama. First kali awak tulis je X. X tolak 4 tau. X tolak 4 tau. Sebab dia negatif 4 kan. Jadi kita kena tulis 4. Kalau saya tulis X tambah 4 lah. Boleh faham tak saya cakap apa? Tolak-tolak tu jadi tambah Boleh. terus. Saya tulis tambah terus. Okey, jadi saya buat X tambah 4 square. Okey, yang ni jangan lupa. Punca kuasa 2 ni jangan lupa. Lepas tu tambah. Lepas tu yang Y dia 5 tu. Jadi Y tolak 5 square sama dengan 3. Okey. Ya, kalau awak dah betul yang ni, insyaAllah lah. Boleh buat lah. Hantar kuasa 2, punca kuasa 2 ke sana. So, dia akan jadi X tambah 4 square tambah Y tolak 5 square sama dengan 9. Okey, jadi lepas tu awak kembangkan. Dia akan jadi kat sini X square tambah 2 kali 4, 8. 8X tambah 16. Okey, tambah dengan Y square tolak 2 kali 5. 2 kali negatif 5 kali Y, negatif 10Y lah. Okey, 5 kuasa 2, 25. Sama dengan 9. Okey, saya harap awak boleh faham lah saya buat apa ya. Kawasan ni saya kembangkan lah. Okey, yang ni saya kembangkan. Cikgu, Ya, kan C tu kan? ya. Dia bagi negatif 4. Mhm. So, yang dalam kurungan tu pun dia jadi positif lah. Okey, siapa tanya ni? Oh, Bawah. okey, awak dengar ni. Memang dia X tolak 4. Dia sebenarnya X tolak negatif 4. Okey. Tapi, bila tolak jumpa tolak jadi apa? Jadi positif. Sebab tu saya tulis terus X tambah 4. Oh, okey. Plain lah. Okey, boleh cikgu. Okey, baik. Jadi kita saya tulis terus kat situ lah. Ini part yang kalau siapa sama saya faham juga tu. Kalau ramai nak tanya yang tu. So yang ini part dia tunjuk kat sini Kalau siapa-siapa tanya yang tu bahagian tu. Okey, baik. Dah sampai bawah ni, macam saya kata tadi, kita buat nombor dengan nombor lah. Jadi X square tak ada kawan, biar je. Tambah, saya tertibkan dia terus lah. Y square. Lepas tu tambah 8X tolak 10Y. Okey, cuma nombor kat sini. 16 tambah 25 tolak 9. Okey, saya pakai kalkulator jap. Mana kalkulator saya kat sini? 16 tambah 25 tolak 9. So, enter dapat 32. Jadi saya boleh tulis sini positif 32 sama dengan kosong. Okey, ini jawapan akhir saya. Sama tak dengan awak buat? Sama. Okey, good. Okey, jadi simple lah Baik, kita teruskan soalan nombor 2. Dah awak nak screenshot ke nak apa buat sekarang 1, 2, 3. Dah, okey Boleh saya teruskan? Boleh. Okey, baik. Tengok Saya padam jap, saya nak buat nombor 2. Baik, nombor 2 ni pun tak susah, sama je. Soalan, in fact soalan sama. Okey, titik P bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 5 unit. Jadi jarak kat sini dia bagi 5 unit. Okey, dari titik Q. Sama juga. Q dia bagi satu titik tetap. Cari persamaan lokal. Jadi soalan ni sebenarnya sama macam ni je. Cuma dia bagi jarak yang berlainan dan juga titik yang lain. Okey, boleh? Boleh faham? Boleh. Agak-agak boleh buat tak? Agak-agak boleh buat tak? Boleh. Cuba 2 minit. 2 minit je. Alright, cuba. Betul ke salah belakang kira. Lepas ni saya tunjuk juga macam biasa lah. Cuma awak buat je.
Tengok takat mana awak boleh pi. Okey, tengok takat mana awak boleh pi. Dah siap dah. 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 Okey, Ain dah siap. Yang lain tak apa, saya tunggu masa habis lah macam mana pun. Okey, tahniah Ain. Awal siap dah. Yang lain kita tunggu. Harap yang lain pun sedang berusaha membuatnya. Dah. Siapa cakap dah tu? Dah siap, cikgu. Okey, dah. Alright, 2-3 orang dah tu. So, masa pun dah habis. Okey, jadi saya akan tunjuk sekarang. Saya harap awak boleh check balik jawapan awak betul ke tak betul. Semua sama saja kaedah dia. First sekali buat rumus ni. Lepas tu kita tulis X. Sebab ni tolak 2. Tolak 2 tu sebenarnya saya kena tulis tolak 2 macam tu. Okey, sebab saya kembangkan dia, dia akan jadi X tambah lah. Okey. Tambah 2. Square. Tambah Y pula tolak 1. Y tolak 1. Square jarak dia bagi 5. Okey, no problem. Teruskan. So, yang ni boleh pergi sana. Dia akan jadi X tambah 2 square tambah Y tolak 1 square sama dengan 25. Okey. Lepas tu kembangkanlah. Kembangkan. X square tambah 2 kali 2, 4. X 4. X tambah 4. Tambah Y square 2 kali negatif 1 kali Y negatif 2Y. 1 kali 1. Negatif 1 kuasa 2. Positif 1 lah. Sama dengan 25. Okey, yang ni simple je dia. Jadi X square tambah Y square tambah 4X tolak 2Y. 4 tambah 1 tolak 25. Okey. Jadi berapa tu? Berapa? 4 Negatif 20. tambah 1 tolak 25. Sama dengan 0. Okey, ni jawapan akhir. Ini adalah persamaan lokus. Awak kena ingat baik-baik tau. Persamaan lokus macam ni lah rupanya. Ada X square, ada Y square. Kalau awak dapat jawapan lain yang bukan ada X square, Y square. Selalunya X square, Y square ni persamaan yang menunjukkan bulatan dia pusing. Kadang-kadang saya dapati pelajar sebelum ni lama-lama. Dia bagi jawapan akhir pun kita tahu salah. Kan? Dia bagi X, Y kadang tak ada. X je, Y dia tak ada tertib ni macam ni. Ada X square, Y square. Dia mesti ada tertib ni. Kita kadang-kadang kita tengok jawapan akhir pun kita tahu lah awak jawab betul ke salah. Okey. Alright. Kita tengok soalan nombor 3 pula. Okey. Boleh saya teruskan? Tolong raise your hand. Okey. Saya teruskan ni berapa? Saya anggap nombor 2 tadi okey dah. Baik, nombor 3. Sekarang nombor 3 ni dia bagi nisbah. Saya kata tadi dia ada second dia ada beberapa jenis lah. Yang pertama tadi yang macam tadi. Sekarang ni jenis yang kedua lah. Yang ada nisbah-nisbah pula kan. Okey. So dia bagi nisbah-nisbah ni. Lepas tu dia bagi tahu pula nisbah 1, 2.
Okey, dia kata cari besar nukleus bagi titik bergerak P supaya jaraknya dari titik tetap berikut dalam nisbah yang diberikan. Ada 2 titik tetap. Okey. Lepas tu nisbah dia bagi sini 1, yang ni nisbah dia 2. Okey, cara buat dia first kali kita tengok nisbah ni. So, kita tahu titik dia bila awak nampak titik ni P kat sini. Okey, P. Jadi P ni dia akan bergabung dengan PA. Ada kat sini A dengan B. Jadi titik yang akan wujud adalah PA dengan PB. Faham? P tu bergerak, A tu paku, B pun paku. Boleh? Boleh faham lah? Dia ada 2 jarak. Satu PA, satu lagi PB. Okey? Kalau dia kata titik K yang bergerak supaya jaraknya K, A, KB. Ataupun kalau dia bagi titik R, RA, RB. Okey? Yang tu awak kena faham dulu lah. Okey? PA, PB. Okey, maknanya awak tahulah kalau saya tulis sini, saya tulis balik. Saya tulis balik lah. Ni 3A. PA. Lepas tu dia bagi PB. PA. PB. Dalam bentuk nisbah lah macam ni. Okey, jadi nisbah dia kat sini. Satu PA, yang ini. Yang ni PA. Yang ni PB. Okey, jadi nisbah dia adalah ikut ni. PA tu 1. PB tu 2. Okey. Boleh faham yang ni dulu. Baru kita pergi cerita panjang. Kita faham yang ni dulu. Faham tak yang ni? PA, PB 1, 2. Faham. Okey, bagi faham yang ni dulu. Faham. Okey. Maknanya awak tahu P tu datang mana? P ni titik yang bergerak-gerak. A dengan B tu titik yang tetap. Betul dia bagi nisbah 1, 2. Bagilah yang mana PA tu 1. Yang mana PB tu 1. 2. Okey, so awak kena letak tempat yang betul. Sebab dari sini kita akan buat dia jadi pecahan. PA yang ada tanda ni kita tukar jadi PB. Okey, sama dengan belah sini. Jadi akan jadi 1/2. Okey. Ni step yang pertama tadi, yang ni step yang kedua pula. Okey, step yang kedua. Step yang kedua tu awak jadikan dia bentuk pecahan. Setakat ni okey? Okey. Okey, bila dia jadi bentuk pecahan, awak darab balik. Ni pergi sana, ni darab sini. So dia akan jadi 2 PA sama dengan PB. Boleh? Okey. Pelan-pelan saya ajar ni satu-satu. Okey, Alright. okey. Okey, baik. Sekarang ni baru kita buat macam tadi. Macam kita buat tadi tapi kita guna rumus ni PA dengan PB. Okey, sebab PA ni dia bagi negatif 20. A saya tulis kat sini dah. A negatif 20. B dia bagi 40. Okey, kita bagi kat situ, dia tulis, saya nak tutup soalan tu. Jadi A dia bagi negatif 20, B dia bagi 40. Sekarang kita tengok 2 PA ni. First kali kita tulis balik 2. Okey, 2 Lepas tu kita tengok PA pula. PA yang ni jarak sini sampai ni PA. Jadi kita buat PA panjang macam ni. PA kita lah. Okey, X tolak 2. Tolak 2. Okey, kuasa 2. Okey, saya nak mudahkan, saya tak mau tulis lah tolak 2, saya terus tulis tambah 2. Boleh nah? Tambah 2. Boleh faham tu setakat ni? Boleh, cikgu? Okey, saya tulis sini X tambah 2. Okey, lepas tu tambah, buat yang Y pula. Y tolak kosong. Ni sama macam tadi, tapi untuk titik A ni. PA. Okey, Y tolak kosong, square. Okey, sama dengan, okey, sekarang kita buat PB pula. PB je. Okey, sama juga, buat macam ni. Okey, lepas tu buat PB pula. PB. Lepas tu X tolak 4. Buat berapa 4 ni 4. Kat sini pula. B kita buat 4 kosong. Okey, tolak 4 square tambah Y tolak kosong. Y tolak kosong square. Okey. Boleh tu? Boleh. Okey. Boleh nah? Alright.
Sekarang ni kita nak buat macam tadi, tapi tadi kita boleh hantar kuasa 2 pergi belah sana apa semua kan. Sekarang tak boleh, belah sini pun ada kuasa 2, belah sini pun ada kuasa 2, kiri kanan pun ada kuasa 2. So kita nak buat apa untuk kita hapuskan kuasa 2 ni? Punca kuasa 2 ni. Macam mana kita nak hapuskan dia? Tadi belah sebelah ada, sebelah tak ada. Kita boleh hantar sebelah kan? Betul tak? Bahagi. Bahagi tak boleh. Sebenarnya kita nak buat apa? Potong. Kita sebenarnya darab. Darab apa? Macam mana awak nak hilangkan punca kuasa 2? Dia darab apa dia boleh hilang? Bahagi punca kuasa 2 kan? Awak macam bunyi macam tu kan? Tapi sebenarnya kita tak mau ada bagi-bagi pening kepala. Kan? Jadi sebenarnya kita buat apa? Sebenarnya saya buat terang kat awak. Kita darab dengan kuasa 2. Saya awak tengok ni. 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 Kita darab semua ni dengan kuasa 2. Darab dengan kuasa 2. Faham tak? Ha ni. Kita darabkan dia dengan kuasa 2. Faham. Okey. Jadi apa jadi? Kita darab kuasa 2. Sini kita darab kuasa 2. Sini kita darab kuasa 2. Sini semua kita darab kuasa 2. Okey. Jadi apa tahu? Dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi ni. Saya pakai pen warna hijau ah, tengok ah. 2 kuasa 2 dia jadi apa? Kuasa 2 kat sini. Dia akan jadi apa? 4. Faham tu? Kuasa 2 kat sini kita darab. So bila ada kuasa dengan punca kuasa 2 dia hilang. So, kat sini akan jadi X tambah 2 kuasa 2 tambah Y tolak kosong. Y tolak kosong kuasa 2. Okey. Inilah lebih kurang. Okey, sama dengan yang ini. Hilanglah. X tolak 4 kuasa 2 tambah Y tolak kosong kuasa 2. Maksudnya hilanglah kuasa 2. Dengan kata lain, kalau awak tak mau pening kepala kan. Awak tak mau kata pening kepala. Awak kuasakan 2 je, yang 2 tu jadi 4. Yang lain tu awak buanglah kuasa 2 tu. Punca kuasa 2 tu awak hilang. Buang lah. Boleh faham tak cakap tu? Boleh. Awak buang je punca kuasa 2 ni. Awak buang punca kuasa 2 ni. Tapi dengan syarat di sini awak akan jadi kuasa 2 4. 2 kuasa 2 4 kali 3, 3 kuasa 2. Kali 6, 6 kuasa 2. Kuasa 2 kan sebelah tu. Yang lain tu awak buang-buang je. Okey. Dari segi matematik dia kita buat apa? Kita darab dengan kuasa 2. Semua. Okey. Kita darab dengan kuasa 2. Jadi bila punca kuasa 2. Kita darab dengan kuasa 2. Dia jadi neutral. Kan? Dia macam punca kuasa. Darab dengan kuasa. Macam tu. Kan? Dia hilang lah. Okey. Jadi. Apa yang saya nak buat sekarang. 4. Saya nak kembangkan dalam ni. Dengan yang ini. Okay, so 4. Kita kembangkan jadi. Yang ni akan jadi X square. Tambah 2 kali 2, 4X. 2 kali 2 kuasa 2, 4. Yang ni pun tak ada. Y tolak kosong ni dia jadi Y je lah. Y kuasa 2 je lah. Yelah, jadi Y kuasa 2 je. Sebab Y tolak kosong Y je. Jadi Y kuasa 2 je lah. Okay, habis kat situ. Sama dengan yang ini saya cuba buat juga. X square. Tolak 2 kali negatif 4, negatif 8X lah. Negatif 8X. Tambah 4 kuasa 2, 16. Y tolak kosong Y lah. Jadi Y kat sini. Y square. Okay. Oleh kerana di sini kalau awak perhati. Di sini ada kurungan. Kita darab semua ni. Darab semua ni. Kita kembangkan. Okay. Kembangkan. Boleh faham tu? Tu saya kata tu. Dia makin complicated dari segi algebra tu. Okay. Jadi. Teruskan. So awak akan dapat 4. X square tambah 4 kali 4. 16X. 4 kali 4 jadi 16. Y square jadi 4. Y square. Tulis balik. Sama dengan hitam ni tulis balik. X square tolak 8X tambah 16 tambah Y square. Boleh tu setakat ni? Setakat ni okey? Boleh. Okey, yang ni yang crucial part lah. Bahagian crucial sikit. Yang lepas ni okey dah. Yang bahagian last ni. Bahagian last ni tak ada apa dah. Saya kata dah. Bahagi last kali sama dengan kosong. Yang mana sama, selesaikan. Contoh Contoh
Awak tengok yang ni. 4x square. Ada tak kawan? Ada kat sini. X square pergi belah kiri jadi apa? 4x square tolak x square jadi apa? 3x. 3x square. Jadi selesaikan je lah. 4x square tolak x square dapat 3x square. Okey, hilang dah yang tu. Cerita satu dah hilang. Kita tengok y square pula. Tengok y square bahagian yang ni. 4y square tolak y square. Jadi apa? Jadi apa tu? 4y square tolak y square jadi? Siapa pun tak boleh nak tolong. 3y square. 3y square. Okey. Lepas tu tengok pula X. Mana saya nak highlight. Okey, saya pakai highlight. Ada highlight color lain. Color hijau. Okey ni. 16X dengan tolak 8X. Okey, 16. Kalau negatif 18 sana dia akan jadi tambah 8. Jadi 16 tambah 8 jadi apa? 24X. Boleh? Yang hijau tu. Boleh nah? Boleh, boleh. Dan last sekali saya pakai warna pink ni. Okey, 16 tolak 16. Tu dia. 16 tolak 16 jadi apa? Apa jadi 16 tolak Kosong. 16? Jadi kosong. So, kosong biarlah. Tak payah tulis tolak kosong pun sama je kan. Biar je lah. So, sama dengan kosong. Okey. Ini boleh jadi jawapan terakhir awak. Boleh jadi. Tetapi, awak lihat dekat depan dia 3, 3, 24. Boleh tak kita mudahkan? Boleh. Kita bahagi dengan 3. bahagi semua dengan 3. So, jawapan akhir awak akan jadi ni potong, 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 potong. Ni 3 kali 1, 3 kali 8. Jawapan akhir awak akan jadi x square tambah y square tambah 8x sama dengan kosong. Ini akan jadi jawapan akhir. Jadi kalau awak tengok, kalau ada nisbah, jalan kerja dia agak berbelit sikit lah. Nampak? Agak nisbah tu. Boleh ikut tak cakap ni? Boleh. Okey. Dari segi teknikal dia macam tu. Tapi nak jawab soalan ni, awak kena mantap awak punya algebra. Awak kena pandai kuasa 2 tu. Awak kena pandai kembang-kembang. Awak kena pandai pindah, atur balik. Itu je. Itu semua kita belajar dekatan 3 dulu. Okey. Kalau awak mantap ni tu, awak boleh buat yang ni. Sebab teknikal dia, saya dah tunjuk. Macam mana kita nak, apa kita nak buat. Kalau dari segi nisbah, kita darab silang tadi. Okey, boleh? Boleh saya Boleh. teruskan? Awak dah screenshot? Dah. Apa dia? Dah ke belum? Dah. Okey, saya bagi masa kokok ada siapa tengah salin tu kan. Manalah tahu kan. Kokok lah kan yang ada tengah menyalin. Okey, baik. Habis dah masa. Jadi, sekarang ni saya nak tunjuk kat awak soalan B. Okey, macam mana kalau benda yang sama tapi saya nak tunjuk lagi sekali. Okey, benda yang sama saya nak tunjuk lagi sekali supaya lebih mantap kita punya. Ni saya nak tunjuk soalan B ni. Soalan ni. Okey, jadi saya nak padam balik. Apa saya tulis kat tepi ni ke? Tulis kat tepi ni lah. Okey, soalan B Tak, saya tulis kat tepi ni lah. Soalan B. Soalan B. C negatif 30. I 25. Nisbah dia bagi kat kita 1 nisbah 3. Okey, saya bawa ke tepi dah. Ni soalan dia. Okey, jadi kita ingat balik soalan dia. Cari persamaan lokal bagi titik bergerak P supaya jaraknya dari titik tetap berikut dalam nisbah yang diberikan. Okey, jadi kita ada titik P yang bergerak. Jadi titik lokal tu adalah titik P. Saya tulis ni titik lokus P. Okey, jadi kita nak tulis huruf apa kalau boleh bagi tahu saya. Huruf apa saya nak pakai untuk lokus yang pertama?
PC. PC, yes, very good. Sejuk hati saya. PC ataupun nisbah PC dengan nisbah PD. PD. Okey, kita pakai apa yang dia bagi kat sini. C dengan satu PC, satu PD. Lepas tu, buat tanda sama Sama dengan Lepas tu tulis balik nisbah yang dia bagi. Berapa nisbah yang dia bagi? 1 nisbah 3. 3. Ikut je lah. 1 nisbah 3. Lepas tu nak buat apa? Ni penting. Apa nak buat sekarang? Tukar jadi pecahan. Tukar jadi pecahan. Very good. Sejuk hati saya dengar. PC per PD sama dengan 1 per 1/3. 3. Okey. Okey. Lepas tu buat apa? Sebab Darab silang. silangkan tu. Darab silang. Very good. Macam mana? Macam ni. Ni darab sini. Ni darab sini. So, apa dia jadi? Dia akan jadi 3 3 PC PC sama dengan PD. PD. Awak tulis 1 PD pun boleh. Tapi tak payahlah kan. Nak tulis boleh je. Okay, boleh? Faham cakap ni? Faham. So, ni crucial. Awak boleh buat yang ni. Awak dalam laluan nak dapat markah full. Okay, selalu soalan yang periksa seluruh yang nisbah ni. Sebab dia tahu orang malas nak buat lah. Orang apa menyampah lah. Apa lah kan. Kalau setengah pelajar tu dia tengok dia tinggal je. Sebab dia tengok nisbah-nisbah ni. Saya harap awak okey Jadi, first sekali bila awak dah settle yang ini, awak pun baliklah kepada rumus jarak tadi. Tulis balik 3. Ni depan ni ada 3. Kita pun ni 3 kan. Tulislah 3 tu. 3 tu tulis. Lepas tu buat PC. PC. Okey, buat PC. Kita tengok C tu negatif 3. Maknanya apa? X. Ni. Ni dia punya ni. Titik dia negatif Tambah 3. 3. Jadi, tambah 3 kuasa 2. Okey, lepas tu kita buat tambah. Lepas tu kita tulis Y. Y. Sebab sini ni kosong, tak ada masalah lah. Kosong kat sini, tak ada masalah. Kita boleh tulis Y tolak kosong je lah. Y tolak kosong, square. Okey, sama dengan. Lepas tu, saya tulis sini. Buat tulis 1, tulis lah. Tak mau tulis pun tak apa. Okey, buat balik. Macam tadi, untuk buat PD pula. Awak dah settle tadi PC, awak buat PD pula. Jadi PD kita mula dengan X. Tengok D kat sini. 25. X tolak 2. Square tambah Y tolak 5. Square. Panjang sikit. Okey, pastikan punca kuasa 2 tu tutup semua. Jangan pendek. Kadang-kadang tu awak buat ni, awak tulis sini sampai sini. Kuasa 2 tu pendek je. Tak boleh Faham ke tak faham? Faham. Faham. Alright, bagi tutup dia. Bumbung dia tu tutup habis. Okey, baik. Sekarang ni, kita kembangkan macam biasa. Kita naik atas sikit. Saya kembang macam biasa Okey, 3. Tapi saya lupa nak cakap. Sebelum kita kembang, kita buat apa tadi? Sebab kita ada masalah kat sini. Masalah apa? Masalah ni. Punca kosong. Ya, kita ada masalah ni. Punca kuasa ni. Okey. So, macam mana kita nak buat? Saya bagi tahu tadi. Tolong explain balik. Nak tunjukkan awak Darab faham. kuasa 2. Kita darab semua ni dengan kuasa 2. Darab dengan kuasa 2. So, dia akan jadi sini kuasa 2. Sini pun kuasa 2. Sini pun kuasa 2. Boleh? Sebenarnya 1 pun buat darab kuasa 2 dapat 1 juga. Tapi tu saya kata 1 tak tulis tak apa. Okey. Jadi 3 kuasa 2 dapat apa tu? 9. Right. 9. Okey. Lepas tu sebab punca kuasa 2 tu dah hilang. Okey. Saya nak kembang terus. X square. Tambah 2 kali 3. 6. X. 3 kuasa 2. 9. Okey. Selesai yang tu. Saya tak tutup belah. Lepas tu tambah. Sebab Y tolak kosong tu. Y juga. Y square je lah. Okey, selesai yang ini sama dengan 1 tu saya tak mau tulis dah lah. Okey, cukup lah tu. Masa dia sampai dah kat situ. Okey, so hilang kat situ pun tak apa. Kuasa saya nak kembangkan je. X square
tolak 2 negatif 4x tambah 4. Okey, y square ni kena bukan y tolak kosong, jadi kita kena bagi panjang sikit lah. Y square tolak 2 kali 5 negatif 10y. Lepas tu negatif 5 kuasa 2 tambah dengan tambah 25. Okey, di sini itu je lah, tak ada kurungan. Kena buat kurungan tadi, satu tadi ada kat luar kena buat kurungan lah, tapi dapat sama je. Okey, lepas tu saya kena kembangkan. Betul ke? Apa saya kena buat sekarang? Saya kena kembangkan ni, buka kurungan ni. Boleh? Boleh ikut Boleh. Okey, tu dia jadi apa? Dia jadi, baca kat saya kat, 9 x 9 square X kuasa 2 tambah tambah 54x 54x tambah 81 tambah 9y 9Y kuasa 9y 2. square. Okey, good. Okey, selesai. Yang ini saya tulis je balik sebab ataupun awak boleh selesaikan yang inilah. Awak nak tulis balik boleh, tapi awak selesaikan yang ni 25 dengan 4 ni. Okay, sebab dia nombor dengan nombor kan. So awak boleh selesaikan yang tu dulu. Lepas tu awak tulis je balik. So saya tulis balik. Kat sini saya boleh tulis x square tolak 4x tambah y square tolak 10y. 25 tambah 4 jadi 29 lah. Okay, yang saya buat yang ni, yang kuning 25 tambah 4, 29. Selesai. Okay, sekarang ni matlamat yang last kali. Saya kata tadi, pastikan last kali kosong. Okay, jadi kita buat satu-satu. Bersama sekali kita buat ni 9x square dengan kat sini x square. So, dia ada jadi apa tu? 9 tolak x. Jadi apa tu? 8x square 8x square nah. Saya tulis nah. Saya pakai pen color apa lah. Pakai hitam semua lah. 8x square. Okay. Sekarang saya tengok yang kedua pula. 54x dengan tolak 4x. So, jadi apa tu? 58x 58x. Terima kasih. Tambah 58x. Sebab tolak jadi tambah. Jadi tambahlah 54 tambah 8x. Jadi 58x. Lepas tu saya nak tengok y ataupun nombor ataupun apa Nak tengok apa Tengok y square lah kan. Y square lah. Ni y square ni. Saya pakai color lain pula. Hijau. Yang ni. 9y square dengan. Ada ke y square? Ada sini y square. Jadi apa jadi kalau tolak y square pergi belah sana? 9 tolak y square jadi apa? 8 square y square 8y square. Terima kasih. Okey, habis dah y square. Tengok yang y. Belah kiri ni tak ada y Tak ada. Jadi dia pergi je lah. Pergi belah sana kan. Dia tak ada. Kita bawa je main. Dia bawa dia main je lah. Okey, saya highlight. Saya bagi awak nampak warna pink. Awak tengok ni. Tolak 10y ni. Dia tak ada kawan tau. Belah sini tak ada. So dia pergi je belah sini. So dia akan jadi apa? Tambah 10y 10y. Dia tak ada kawan. Okey lah, yang last kali kita nak buat adalah saya tukar. Saya nak pakai yang warna purple. Okey. 81 dengan 29. Maksudnya 81 tolak 29. Dapat apa tu? 52 52. Positif 50. Sama dengan kosong. Jadi, macam saya kata tadi, kita nak tertibkan dia. Dan kita nak mudahkan dia kalau boleh. Kalau awak tengok dekat sini, boleh tak awak ringkaskan semua ni? boleh Boleh. Bahagi apa tu? 2 Ya, kita bahagi semua dengan 2. Kalau tak boleh bahagi, macam ada satu start, dia kena, kalau boleh bahagi, semua kena boleh bahagi. Jangan ada 4 boleh bahagi, 1 tak boleh bahagi, awak bahagi juga, tak boleh Kalau tak boleh bahagi satu je tak boleh bahagi, tinggal itu jawapan dia. Dia kena, kalau boleh bahagi, semua kena boleh bahagi. Okay, bahagi 2 semua. Lepas tu kita buat jawapan akhir, 2 kali 1, 2 kali 4, yang ni jadi akan jadi 4x square. Lepas tu saya nak ambil yang ni, 2 kali 1, 2 kali 4 jadi tambah 4y square. Lepas tu baru saya ambil balik, 58 bagi 2 dapat apa 29 29x. Okay, settle. Lepas tu 10 bahagi 2 dapat 5.
Y. Lepas tu 52 bahagi 2 dapat 26 26. Okey, 26 sama dengan kosong. Jadi jawapan akhir awak ini. Boleh? Boleh. Susah tak? Tak. Taklah susah Tapi saya pun heran kenapalah ramai orang tak mau buat ni. Sebab tak belajar kot. Belajar insya-Allah. Alright. Kalau Pak Saintis tahun ni efektif insya-Allah. Jadi saya bagi tahu soalan ni akan duduk di soalan bahagian C atau D dalam satu soalan. Dia akan bahagian last. Sebab soalan ni renyah, dia akan duduk last. Mungkin tak ramai yang akan buat. Jadi saya harap Pak Saintis tidak membuang peluang inilah untuk jawab soalan ni dan dapatkan 3 ke 4 markah yang disediakan lah. Selalu satu soalan geometri ni 10 markah semua. 2 markah A, B tu 4 markah, C tu pun 4 markah. 2, 4, 4. Macam itulah kadang-kadang adalah cara dia bagi-bagikan markah. Okey. Jadi dah 3 suku, ada lagi masa tak untuk saya teruskan? Soalan ni sampai soalan nombor apa? Nombor 5. Nombor 7. Ada banyak soalan. Okey, saya nak tunjuk kalau dia sama pula. Ada tak? Soalan 4 apa? Yang ni soalan 4 sama je. Soalan 3 dengan 4 ni adik-beradik. Soalan yang ada nisbah. Sama juga 5 dengan 6 pun dia nisbah je. Ni bertitik sama. Saya nak tunjuk nombor 7. Yang lain ni bukan saya tak mau buat tau. Sama. 5 dengan 6 ni sama je macam nombor yang saya buat ni lah. Jadi nombor 4, 3, 4, 5, 6 ni soalan dia seakan-akan lah adik-beradik. Jadi saya mungkin akan bagi kerja rumah untuk awak lah. Okey. Sekarang ni saya nak tunjuk soalan yang jenis lain pula. Macam ni. Nombor 7. Soalan yang berbentuk kalau dia titik sama. Okey, macam mana kalau dia titik sama? Saya tunjuk kalau satu kan. Bentuk yang ketiga. Okey, soalan yang pertama dia tak ada nisbah. Soalan kedua dia bagi nisbah. Soalan ketiga, jenis ketiga dia titik sama. Titik sama ni sebenarnya dia nak beritahu jarak dia sama, kiri kanan tu sama, sama panjang. Okey, jadi kita tengok soalan nombor 7A. Cari persamaan lokus bagi titik bergerak P supaya jaraknya dari titik-titik berikut adalah sama. Okey, dia ada A dengan B. Jadi sebab sama, dia tak ada nisbah. Tadi kita ada nisbah 2, 3 lah kan. 1, 4 lah, 1, 3. Sekarang tak ada. Dia bila sama, maknanya apa tahu? Maknanya sebenarnya dari segi nisbah, maksudnya nisbah dia 1, 1. Sebab sama panjang. Awak faham saya cakap apa? Faham. Okey, maknanya bila 1, 1, kita guna, saya ambil balik warna kuning saya. Okey, yang ni. Kita guna P. Lepas tu dia kata A dengan PB kan. Kat sini kita nak tulis, macam tadi juga, apa kita nak tulis? Kita tulis PA dengan P. Betul tak? Macam tadi saya ajar, sama kan? Betul. Dan nisbah dia 1, 1. Sebab saya sama panjang. Okey, kalau kita tulis dalam bentuk nisbah balik ataupun bentuk pecahan, kita tulis PA per PB. Sama dengan 1/1. Kalau kita darat silang, dia akan jadi PA sama dengan PB. Tu maksud dia. Sama panjang, PA sama panjang dengan PB. Boleh faham? Boleh. Okey, lagi simple. Sebab dia tak payah pun awak nak susah-susah. Dia nak bagi tahu bahawa PA sama panjang dengan PB. Okey, jadi kalau saya teruskan, saya dah ada PA, PB tu. Saya nak bagi tulis kawasan pun tak ada. Okeylah, saya pakai PA, PB ni. Alright. Jadi saya tulis balik PA sama dengan PB. Lepas tu, saya buatlah PA saya. P ni P, yang ni A. Okey, yang ni A. Okey, jadi saya buat macam tadi je. Saya buat macam tadi je. Dia akan jadi X. Negatif 2 jadi tambah 2. Okey. Kuasa 2.
tambah Y tolak kosong kuasa 2 sama dengan PB pula. PB saya X square tolak kosong jugalah. X square tolak kosong ataupun silap. X square tolak kosong pula. X tolak kosong square. Ha, macam tu. Lepas tu 4 kan. 4 maknanya Y tolak 4 square. Okay, so jangan lupa tanda ni. Ni. Jangan lupa tanda punca kuasa. Okay. So macam mana saya nak buat ni? Dalam kes sekarang ni. Kalau saya ada kuasa 2 kiri kanan ni. Apa saya nak buat sekarang? Saya nak hilang ke saya nak kena Darab. apa-apa? Darab kuasa 2. Darab kuasa 2 je lah. Hilang ke? Sama macam tadi lah. Okay, sama macam tadi. So dia hilang gitu je. Okay, dia akan jadi saya tulis balik lah. Ni X tambah 2 square tambah Y square lah. Y tolak kosong Y square kan. Sama dengan X square tambah Y square Y tolak 4 square lah. Saya tak mau kembang lagi lihat dulu. Okay, cuma nak tunjuk kat awak hilanglah punca kuasa 2 tu. Lepas tu awak kembangkan yang ini. Kembangkan yang ini. Kembangkan yang ini. So, kembangkanlah. So, dia jadi X square tambah 2 kali 2, 4X tambah 4 tambah Y square. Sama dengan X square tambah, yang ni akan jadi Y square. 2 kali 4 dengan 8Y. Jadi dia dah tambah 16. Okay. Lepas itu, selesai ke lah? Tahu nak buat apa sekarang? Yang tadi lagi susah saya rasa. Yang ni lagi senang betul? Awak setuju tak dengan saya? Setuju. Setuju kan? Ni lagi senang kan? Jadi Setuju. awak just patah balik. Awak ambil yang ini dengan yang ini. X square tolak X square jadi apa? Kosong lah. Betul? Hilang lah X square. Hilang lah. Okay, sebab tu dia bila jarak sama. Bila dia berjarak sama, dia tak jadi bulatan tau. Dia jadi... Sebab dia saya cakap tadi kat awak, bila dia locus berjarak sama macam ni, dia lalu kat tengah ni. Okay, dia lalu kat tengah. So locus ni akan garis lurus. Jadi jarak awak punya locus tu jadi bentuk garis lurus. Contoh saya tunjuk ah. Bila X square tolak X square dia hilang. Sama juga lagi ada tak? Y square tolak Y square pun hilang. Ni pun hilang juga. Y square tolak dengan Y square hilang. Okay, apa yang tinggal? Kita tengok apa yang tinggal sekarang. 4X. Adalah X sana. Tak ada X. Okay, 4X boleh turun bawah je. 4X turun bawah. Okay, lepas tu 4 jadi tolak 16. Ataupun kita selesaikan Y tu. Y ada tak? Y tak ada. Y belah sini je lah. Y ada satu je. Y yang ada yang ni je. Okay, dia pergi belah sana, dia jadi tambah 8Y. Okay, jadi tambah 8Y. Settle. Cuma awak sekarang nak settlekan yang nombor yang 4 dengan 16. 4 tolak 16 jadi negatif 12. Negatif 12. Sama dengan kosong. Okey, nampak? Dia jadi persamaan yang tak ada square kan? Dia jadi macam persamaan linear. Biasa. Sama linear. Okey, sebab dia garis tengah. Okey. Jadi kan, awak boleh bahagi dengan 2 ni. Sebab saya nampak boleh bagi 2 je. 4 bagi 2, 8 bagi 2, negatif 12 pun bagi 2. Jadi jawapan akhir awak akan jadi... bagi 2 pun bagi 4 boleh kan? Bagi 4 je kau. Oh, ya, silap. Bagi 4. Bagi 2, boleh kena bagi 2 lagi sekali. Bagi 4 terus. Jadi kita bagi 4, kita dapat potong sini dapat 2. Sini potong jadi 3. Jadi jawapan akhir awak X tambah 2Y tolak 3. Sama dengan kosong. So kalau awak perhatikan sini, dia jadi persamaan linear. Okey? Sebab dia sama panjang. Okey? Boleh? So yang ni lagi senang. Boleh. Boleh. Okey, good. Sekejap saya nak tengok dekat buku teks apa ada lagi. Sekejap. Lagi
Okay, yang ni kita dah buat PAPB ni yang sama. Okay, kita dah settle yang ini. Kita buat latihan-latihan ni. Cuma saya buat tadi sampai nombor 7 lah. Yang ni aplikasi. Aplikasi ni mungkin saya akan buat esok. Dan kita buat aplikasi, soalan aplikasi esok dan tamatkan terus lah. Kita akan tamatkan tajuk ni esok lah. Ni tamat dah kan. Sebelum tamat esok tu, kita akan ulang kaji. Kita akan buat ni soalan aplikasi. Sebab soalan aplikasi ni sama je apa kita buat hari ni. Cuma cerita, dia ada cerita. Nampak? Cerita kambing lah, apalah. Tapi basic dia, fundamental dia sama yang kita buat hari ni. Boleh faham? Kalau bentuk Boleh. penyelesaian aplikasi ni, dia buatlah cerita apa-apa. Cerita tu roket lah, apalah. Kambing lah. Tapi the fundamental dia ataupun cara nak buat dia tetap sama macam kita buat. So, kelas yang akan datang ataupun esok, saya akan masuk aplikasi. Okey, boleh? Untuk hari ni, kalau awak rajin, saya minta kalau boleh awak rajin, awak buat kerja rumah nombor 4, 5 dan 6. 3 soalan saja. 4, 5 dan 6. Ni. Boleh? Ada masalah boleh tanya. Boleh. Okey. So, saya ingat saya nak habis dah kelas hari ni. Boleh? Boleh. So, saya nak ucapkan terima kasih. Mana saya punya muka bersoya yang ni. Okey, saya nak ucapkan terima kasih yang ada hari ni. Alhamdulillah, terima kasih kerana setia bersama kelas Cikgu Fazli. Susah payah, adakan internet, dapatkan internet, ayah awak, mak awak sediakan internet. Untuk belajar, saya ucapkan terima kasih. Kalau awak tak faham, awak boleh tengok YouTube yang saya akan keluarkan selepas ni lah. Selalunya saya akan keluar sejam, 2 jam selepas itu. Okey, so terima kasih kepada Ain, Wawa, Kalisha, Sofia, Wan, Nur Ashikin, Nur Umairah, Rasha Alia, terima kasih, Nur Alia Kristina, Sabu Hamidah. 9 orang, 8 orang tu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang ni. Okey, terima kasih banyak-banyak. So, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Bye. Okey, bye. Terima kasih, Cikgu. Okey, bye. Cikgu. Bye.